dapat memberi satu agresif mood untuk fasa awal untuk menggasak pasukan GFAM. Okey. Untuk pasukan GFAM dengan adanya Chow dan juga Lunox. Lunox boleh kira Roger lah menjadi pemilihan untuk pasukan lebih GFAM. pantas daripada Lilia bersama dengan Popo dan Kopa. Itu yang saya bermain dalam fikiran saya untuk menentukan siapa yang boleh kontrol map yang lebih awal, siapa boleh kontrol river dengan lebih awal dan dapatkan Lito Wanderer tersebut. Semua persoalan yang bermain di minda anda dan juga di minda kami akan terjawab sebentar sahaja lagi. Game pertama, match pertama di antara pasukan GFAM berhadapan dengan Team Bosco dan ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menentukan siapakah mendapatkan mata pertama ini. GFAM berada di warna merah, manakala pasukan Bosku bermain untuk warna biru. Nampak gayanya perebutan buff takkan berlaku di sini. Diorang cuba ambil position dan aim akan clearkan mid ni dengan sangat mudah tanpa orang kata agresif mode. Tapi tak lupa juga Zon pakai Cho sebenarnya kat sini Adin. Itu yang menjadi orang kata satu perkara yang sangat-sangat menakutkan. Dan sebab pasal middle lane ini yang saya menjangkakan siapakah yang boleh clear minion dengan patah. Jawapannya adalah aim sebenarnya sebab tadi dengan menggunakan Lilia. Tetapi Lito Wanderer dikunci oleh Maima dengan begitu baik sekali. Adin, pencuri atas tu Adin. Aduh. Banyak kali game kita pada hari ini berlaku kecurian. Sonic ingin mendapatkan red ataupun orange buff dekat sini dan menyebabkan diorang berjaya untuk mendapatkan Maima. Dekat Maima akan cuba mengambil kat sini Adin. Wow. Boleh tak kita dapatkan statistik kes kecurian sekarang ni Saya rasa sangat-sangat tinggi Hello polis. Halo polis Muntun. Tolonglah hentikan kes pencurian sekarang ini daripada match pertama sehinggalah ke penghujung hari ini Arta. Panda cuba memberi asakan kepada Fate boleh gesek-gesek lagi kat situ. Ya, kita tahu segala shield yang didapatkan oleh Panda boleh diserap ke dalam Esmeralda punya badan sebenarnya. Okey, dari sudut agresif yang kita nampak, tim Bosku nampak lebih agresif, nampak lebih berdedikasi. Objektif yang mereka dapatkan ini membantutkan lagi pasukan GFAM. Dari segi gol dekat atas tu, tim Bosku mendahului sebanyak 5,300 manakala GFAM baru saja mencecah 5,000. Advantage yang lebih untuk pasukan Bosku. Okey, Maima masih lagi belum mencatatkan level 4 walaupun berjaya untuk mendapatkan ketam tersebut di bahagian tengah. Kita belum lihat sebarang pertarungan tapi lihat Panda menerima damage yang begitu besar, terpaksa beliau undurkan diri terlebih dahulu. Ini akan memberikan ruang yang sangat-sangat besar untuk tim Bosku securekan turtle pertama pada minit yang kedua ini. Sonic masih lagi adanya punya retribution zone, cuba untuk mendapatkan ataupun memulakan teamfight, tapi ia semua tidak bermakna. Jangan risau, jangan hampa. Ada Yudu kepada anda semua untuk dapatkan free diamond dan juga 20 gig data MLBB. Scan saja QR code sebentar tadi. QR code yang berguna untuk memberikan anda pulangan lumayan di situ. Arts dalam keadaan bahaya cuba digasak oleh Skupos. Nampaknya pasukan Bosku mendahului goal zone. Cuba nak buat sesuatu tetapi masih lagi belum level 4. Masih lagi dalam keadaan bahaya. Nampak gayanya Zon telah mengacak-acak dengan emotnya di situ Adin. Artan, Roger ada dekat tangan pasukan GFAM tapi mereka tak gerak agresif sekarang ini. Itu disebabkan Lilia dan juga Popol and Kupa dipilih. Seperti yang kita kan, Way of the Dragon terlepas. Sayang sekali, 1000 kali sayang dan Dominus terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri Skupos. Dengan menggunakan kupanya, menggigit sahaja Dominus. Sonic di bahagian belakang, lihat di manakah tempo soft lane. Namun begitu, Sonic tak mahu gerak agresif. Nak dapatkan sama ada Zon ataupun nak mendapatkan Dominus. Seperti yang awak katakan tadi, di antara pasukan GFAM seharusnya melakukan agresif mode. Tetapi kalau kita fokuskan kepada hero yang ada untuk tim Bosku ni, Lilia dan juga Popo and Kupa, dia memberi satu rangsangan yang betul-betul agresif untuk pasukan tim Bosku securekan purple buff ataupun orange buff untuk alamak Fate dalam keadaan bahaya. Saya baru sebab pasal Maima tapi dia tak nak masuk menggunakan lepas sebab dia tahu rotasi yang telah dilaksanakan oleh tim Bosco di bahagian belakang. Adanya aim Fate menggunakan Volley Stamun untuk clearkan minion terlebih dahulu. Dah masuk minit keempat. Belum lagi kita nampak sebarang first blood dimiliki oleh mana-mana pihak. Dua item yang telah dilengkapkan untuk Maima dan juga Dominus, iaitu Cloud of Destiny dan juga Wind Talker. Item yang sangat-sangat penting untuk Roger dan juga Luna. Adin nak tengok pertarungan kan? Kita akan langsungkan pertarungan kita di turtle yang kedua ini. Turtle dah muncul di top side lane manakala Zon akan cuba memberikan ruang
Nampak gayanya takkan ada pertarungan kat sini. Diorang akan bagi. Okay, Tetris Falcon ke arah Icebox. Ice telah ditelan tapi Zon sekarang ni telah dikacau. Last Insanity telah dibuka hanya untuk melarikan diri. Nyawa Turtle berbaki 300 saja dan Maima. kita lihat bagaimana Neo berjaya securekan Turtle tersebut dan sekarang ni Sonic akan mengganas. Sonic akan mendapatkan double kill. Kemungkinan double kill boleh dikejar sekarang ni. As nyawa sangat-sangat rendah namun aim dia tunjuk thumbs up. Tak dapatkan kill. Sorry Sonic. Tim Bosku bermain dengan sangat bagus. Seperti apa yang Adin mahukan di sini. Dia orang nak war. Itulah war dan anda dah tengok war Adin minta. Anda juga akan berjaya untuk menang 300 diamond. Jangan lupa pergi kepada KFC Malaysia punya Facebook, dapatkan secret code di sini Adin. Benar sekali dan juga First Blood Bounty kod tertera pergi dekat website yang disediakan untuk mendapatkan ganjaran yang lumayan dan sebab pasal ganjaran Dominus dapatkan ganjaran iaitu pembunuhan ke atas Skupos sebentar tadi yang tersepit di dalam tengah-tengah teamfight tersebut. Ya, tapi Skupos walaupun dia mati dekat situ Adin, tetapi kalau fikirkan kepada objektif, tim Bosku dapatkan beberapa objektif yang diorang mahukan. Betul. Seperti turret dan juga turtle. 2 kali turtle tu bagi impact sangat besar. Kita tengok dari segi gol dekat situ. Okey. 17,000, hampir 17,000 berbalas dengan 14 dan Gifam sepertinya diorang seharusnya bermain dengan agresif dengan adanya Maima. Windtalker telah disiapkan oleh Roger tetapi impact yang diberikan dengan penggunaan Layla dan juga Popo Kupa memberikan satu pressure kepada mereka. Panda dia gesek-gesek Fade dekat situ. Fade tak rasa apa-apa. Fade punya itemization pun dah cukup untuk memberikan ketahanan di fasa awal. Ya, kalau Panda datang dekat pun dia akan libas saja, dia akan mencuri segala shield yang ada dan sekarang ni lihat objektif gaming seperti mana Atta jaga daripada tim Bosco. Tak fokus pun dekat Az. Az, kau duduk je lah situ tapi Last Insanity telah dibuka untuk cuba menyelamatkan turret ini dan nampak gayanya mungkin berjaya buat seketika. Zon di dalam bush dia menunggu peluang yang sesuai untuk mencari ruang akan tetapi ruang tersebut tidak dijumpai langsung. Fade datang ke bahagian tengah tapi di bahagian bawah turret berjaya didapatkan. Ash terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Ada tapi kita lihat dia tanda welcome ke arah Zon. Zon tak boleh lari ke mana-mana. Lihat damage yang dilontarkan namun begitu kita lihat bagaimana Sonic masih lagi berdisiplin tak ingin menggunakan Tempest of Blade-nya. Nampak Pakuto dan Roger tu 2 turret untuk pasukan Gifam berjaya mendapatkan di situ. Dan ini bukanlah berita yang bagus untuk pasukan tim Bosku kerana objektif yang diorang cuba dapatkan 1 berbalas 2. Suku Pos masih lagi boleh melarikan diri dengan adanya Purify dekat situ. Aim terjatuh pula dah. Aim telah dilenyapkan dengan begitu pantas sekali dan sekarang ni Panda mungkin dalam keadaan yang berbahaya. Ada flicker mudah saja untuk beliau melepasi tembok tersebut. Nampak gayanya pasukan tim Bosku memberikan turret yang agak mudah untuk pasukan Gifam jatuhkan dan Gifam juga memberikan satu performance yang betul-betul menarik di mana Maima kemungkinan tak lagi aktif tetapi lepas dia siapkan Atlas Battle ni saya dapat rasakan yang dia akan mencakar-cakar pasukan Bosku. Ya, perlu mendapatkan ruang terlebih dahulu untuk pasukan Gifam membenarkan Maima mengeluarkan cakaran yang lebih mantap dan nampaknya War Axe menjadi item kedua untuk Maima. Sama juga dengan Sonic kalau tidak silap saya setelah dia menyelengkapkan Demon Hunter Sword. Dan sekarang ni Thorn telah dikejar cuba untuk mendapatkan ruang ke atas Kupas tapi kemungkinan dia yang akan dikejar sekarang ni. Lihat bagaimana Sonic menunggu saat yang sesuai untuk mendapatkan damage yang lebih besar. Tempest of Blade telah digunakan. Maima akan dikorbankan namun begitu Skupos yang akan mendapatkan kill tersebut. Sonic dikejar dan mudah saja beliau melarikan diri. Aim damage yang lebih besar telah dilontarkan dan Detona's welcome. Neo memakan meludah semula membenarkan Aim berjaya untuk mendapatkan double kill akan tetapi Panda berjaya mendapatkan kill pembalasan ke atas Aim. Namun begitu di bahagian bawah lihat Sonic sangat-sangat lincah, sangat-sangat aktif gerakan dia. Panda sekarang ini perlu undurkan diri sedikit kerana 1 lawan dengan 3 bukan mudah untuk Pakuto ini melakukan apa-apa dan lihat bagaimana Neo terus saja menghentak nyawa Pakuto tersebut. Ini sebabnya kenapa Sonic ataupun tim Bosku memilih Link pada fasa awal tadi. Sangat-sangat membantu dari segi objektif yang cuba didapatkan oleh pasukan Bosku dengan pengambilan 3 turret. Namun, gol ataupun ekonomi untuk pasukan tim Bosku 28,000 berbanding dengan Gifam ketinggalan 4,000 dan ini membenarkan tim Bosku untuk mendominasikan
perlawanan ataupun map yang ada dekat sini. Lord dah muncul di bottom side lane. Nampak gayanya Zon masih lagi tak dapatkan siapa-siapa. Zon punya cok hari ni macam lain macam pula Adin. Dia sentiasa dikejar. Lihat bagaimana mereka menghantar Neo. Mereka menghantar orang kata Kupa ke arah Zon supaya dia diganggu, supaya dia tak dapat momen langsung untuk berfikir siapakah yang dia nak menggunakan Wave tengok of the Dragon. level Zon. Sangat-sangat ketinggalan jauh sekarang ni. Ya, even Skupos pun kita nampak level 10 tau. Zon macam tersepit sekarang dengan satu assist. Dah masuk 9 minit. Tak ada satu assist yang berjaya dilakukan. Mungkin dari segi pemilihan hero yang dilakukan oleh tim bosku membantu untuk tidak dapat tangkap dengan mudah. Zon sekali lagi diasah Adin. Kita fade daripada arah tepi menggunakan Falling Star Moon tapi tidak terkena kepada sesiapa. Neo masih lagi poking ke atas Lord ini. Di manakah arah Sonic akan pergi kepada top lane terlebih dahulu. Manakala ahli-ahli pasukan Geek Fam akan cuba orang kata berkumpul dekat kawasan Lord ini dan mereka membiarkan sahaja orang kata ke side lane mereka untuk mendapatkan, tapi kita lihat Detona's welcome. Neo, flicker yang begitu baik. Zon dalam yang keadaan yang berbahaya. Lihat hentakan daripada Neo. Di manakala Lane telah tiba di arah belakang dan sekarang lihat Tempest of Lane telah digunakan pakai. Maima tak boleh melakukan apa-apa. Zon mungkin akan menjadi mangsa yang pertama. Akan tetapi Sonic kata hang nak lari mana walaupun ada flicker. Maima, you are next sekarang ini. Double kill untuk Sonic. Link jago ini bos. Dominance cuba mendapatkan serangan balas. Akan tetapi tidak dikelihatan. Panda satu objektif gameplay yang baik. Walaupun dia tak muncul dalam team fight, dia cuba mendapatkan satu tarik daripada tangan tim bosku. Dan sekarang ni lihat damage yang dilontarkan. Fate telah dilenyapkan dengan bantuan daripada Lord sebentar tadi. Dan sama pasal Lord telah dikorbankan. Jangan lupa kepada anda semua tukar kepada Yudu dapatkan 20 gig data MLDB. Yudu bagikan diamond kat situ, tapi Lord bagi satu libasan untuk Fate. Fate dalam boleh dikatakan bad luck juga kepada Fate ni. Namun nasib tak menyebelahi diorang, tetapi diorang berjaya mendapatkan lot libasan yang bernilai 20,000. Saya dah tahu highlight of the day. Saya dah tahu dah apa dah tadi. Itulah highlight of the day sebenarnya. Kesian seorang Fate tadi. Okay, itemization Fate sebenarnya dah siap hampir 3 item. Dia dah cukup untuk dia ketahanan, damage, Enchanted Talisman, Clarity Reaper dan juga Dominance Ice. Cukup memberi satu impact. Dan kemasukan Fate pada tim bosku kali ini memberikan satu perubahan kepada tim bosku. Dengan pick yang dah agak normal lah. Bukan macam Haji Motosikal cakap lah, epic pick lah. Dengan pemilihan Link kat sini, kita dah nampak dah. Sonic punya Link bukan biasa-biasa. Oh, Panda disepit terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Lihat bagaimana pasukan Geek Fam berkucak kacir sedikit mempertahankan segala turret mereka. Namun begitu di bahagian tengah, inhibitor tadi akan diberikan focus arts, membuka last insanity, the last line of defense dan berjaya untuk clearkan minion seberapa banyak yang boleh. Namun, lihat di bahagian atas, Sonic menjalankan tanggungjawab dia. Kalau dia tak masuk dalam team fight, dia sentiasa akan cari ruang untuk melakukan split push. Ya, kat sini kita nampak Zon dan Maima tak hidup. Zon tak dapat lagi satu assist dan ini assist yang pertamanya. Mulut masa daripada seorang Arta di mana Neo sekarang ini terspet. Namun ada flicker bagi melarikan diri. Tempest of Blade telah digunakan pakai, tetapi inhibitor tarik menjadi fokus terlebih dahulu. Last insanity daripada pasukan Game Fam terus bertukar kepada Gear 5. Lihat mereka terus mara ke hadapan. Link telah dijatuhkan. Aim juga telah dikorbankan. Neo sekarang ini dia Thanos welcome nak makan Maima. Maima kata ini bukan makanan untuk awak. Dominance yang berjaya untuk mendapatkan kill, serta Panda berjaya mendapatkan popor dan kupa di bahagian bawah. Kita lihat Zon masih lagi cuba untuk mengejar Fate, tapi Fate ada dapatkan Cyclone Eye mudah untuk beliau larikan diri. Lihat Geek Fam, dia macam tukar gear 1 terus gear 5 dapatkan kill tadi. Daripada gear 1 bertukar kepada gear 5, antara impact yang besar ditunjukkan oleh pasukan Geek Fam. Namun begitu Fate masih lagi berdiri tegak dekat situ, masih lagi boleh defense. Apa yang diperlukan oleh pasukan Geek Fam? Kemenangan kecil seperti tadi. Dan ini melonjakkan lagi goal different diorang. Daripada ketinggalan 5,000 dan 4,000 terus tinggalkan 2,000 saja. Masih boleh kejar lagi, masih boleh kiting lagi, masih boleh mendapatkan kemenangan game yang pertama. Sekiranya pasukan bosku melakukan kesilapan sekali lagi. Boleh dikatakan kesilapan lah sebenarnya Din. Sebab tak jugalah sebab diorang dapat inhibitor turret. Ya, dan dia mati. Diorang dapat inhibitor turret, tapi kalau diorang tak mati tadi, it would mean a much more better team fight untuk tim bosku lah sebentar tadi. Okey, dengan itemization yang berjaya disiapkan oleh Link, kita nampak War Axe, Demon Hunter Sword, Malefic Raw dan juga Endless Battle. Fokus tertumpu kepada itemization
physical damage. Manakala untuk Roger, Windtalker, War Axe, Endless Battle, Brute Force, Breastplate dah hampir nak siapkan item yang seterusnya. Mampu ataupun tidak pasukan Geek Fam menamatkan dominasi yang dilakukan oleh tim Bosku pada fasa awal dan juga mid game tadi. Saya suka itemization Skupas. Walaupun dia sebagai tanker dan support, tapi dia ada Demon Hunter Sword sebentar tadi untuk memberikan extra damage ke atas pasukan pihak lawan. Dan sekarang ni kita lihat bagaimana pasukan Geek Fam cuba untuk mencuri purple buff daripada tangan Link, dan Link ataupun Sonic tidak memunculkan diri langsung. Barulah dia munculkan diri dan pasukan Geek Fam telah bersaksi dia di bahagian belakang. Siapakah akan mencuri buff ini? Siapakah akan mendapatkan buff ini? Neo berjaya untuk makan satu hero di atas ke arah belakang, tapi kita lihat flicker yang begitu baik. Ini adalah Art. Art ada lagi dia punya Firaga Armor, ada lagi dia punya Immortality. Maima berjaya untuk mendapatkan Neo. Namun begitu kita lihat bagaimana Fate dapatkanlah juga orang kata Art punya Firaga Armor, namun tak cukup nak mendapatkan Immortality-nya. Saya tak rasakan yang Neo patut tangkap si Xbox yang Arts gunakan tadi, sebab Arts ada banyak nyawa tau. Immortality ada, Firaga Armor ada, dan ini tidak membenarkan dia untuk cerita pasal membenarkan Fate. Hampir-hampir saja mati. Maima cuba untuk kejar kat situ tetapi tak berjaya. Ya, nasib baik ada Skupos mampu untuk memperlahankan gerakan dia. Sekarang ni Zon mengusir Sonic keluar, tak bagi dia datang dekat langsung ke arah lot yang telah dimulakan oleh Maima. Lihat cakaran daripada Roger ini begitu menyakitkan. Sonic ada dekat bahagian belakang. Sonic ada retribution, boleh digunakan dan berjaya untuk mencuri lot tersebut dan berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Maima. Killing spree tersebut menambahkan nyawanya semula, dan sekarang ini kita lihat bersama dengan Fake berganding bahu cuba untuk mendapatkan Panda. Sonic masih lagi ada. Sonic, where are you? Kerana akan dijatuhkan terlebih dahulu, tapi tidak mengapa. Ada Fate, ada Neo cuba untuk menghalang Panda ini daripada pulang ke arah base. Sonic masih lagi berlega-lega. Panda tak ada ruang untuk larikan diri, namun kita dia masih lagi cuba cari ruang. Akan dijatuhkan. Ada Immortality, Tempest of Blade telah digunakan untuk memberikan shutdown ke arah Paquito. Halo polis, ada kecurian lagi. Lot telah dicuri. Pasukan SMG punya lot pun dah kena curi. Wow. Tim Geek Fam punya lot pun dah dicuri oleh pasukan Bosku, Adil. Land of Dawn tak selamat sekarang ni. Atas banyak kes kecurian yang sedang berlaku, dan sekarang ni pasukan Geek Fam perlu mempertahankan base mereka, dan begitu mudah mereka menjatuhkan lot tersebut. Akan tetapi saya tak boleh kata perkara yang sama untuk top inhibitor target mereka. Maima, lihat cakaran dia begitu agresif, clearkan minion, sempat lagi memberikan nafas lega untuk pasukannya sendiri. Kita nampak kecurian yang berlaku, memberikan satu kemenangan kecil untuk tim Bosku bernafas semula. Seperti game Zon kena tangkap ke kat sini? Saya tak rasa Zon kena tangkap sebab Zon masih lagi boleh terselamat dekat situ. Ya, kita lihat Neo sekarang ini begitu agresif. Dia agak sukar untuk dijatuhkan, dan damage dia juga boleh tahan Wave of Dragon. Wave of Dragon ke arah Fate, tapi Fate akan dijatuhkan dengan begitu pantas. Dan lihat Maima sekarang ini akan memberikan dia punya lesen untuk pergi ke hadapan. Namun begitu Neo sebagai frontliner yang begitu keras, begitu juga dengan Skupas. Tim Bosku hanya mengkorbankan Fate sahaja dan mereka terpaksa undurkan diri. Ya, nampak gayanya pasukan Geek Fam bermain dengan sangat bagus. Defensif, diorang lebih nampak ketara, sangat-sangat ganas. Disebabkan itu, perbezaan gol berpihak kepada pasukan Geek Fam. Dengan pengambilan turret tim Bosku sebanyak 6, manakala Bosku mengambil turret Geek Fam sebanyak 8. Dan ini membezakan di antara pasukan Bosku dan Geek Fam dari segi objektif yang diorang perlukan di sini. Sonic perlu buat sesuatu. Sama ada dia nak split push ataupun dia nak join team fight. Last time, masa saya tengok Sonic punya game style, dia melakukan split push. Benda yang macam ni yang dia sering kali dia lakukan. Tetapi ada pertarungan dekat sini, Adik. Okey, pertarungan telah dimulakan. Sonic berjaya untuk mendapatkan purple buff tersebut, ataupun sebenarnya telah dicuri oleh Maima dengan penggunaan retribution yang lebih tepat, yang lebih mantap. Dia nampak gayanya Maima berjaya mendapatkan purple buff di situ. Manakala Sonic masih lagi ada purple buff mungkin milik Geek Fam di sini, ataupun tadi dia yang berjaya dapatkan. Entahlah, dah banyak sangat kes kecurian sekarang ni. Kita dah tak tahu dah milik siapa purple buff ini. Tak tahu milik diorang sendiri ke atau milik pasukan pihak lawan. Dan itulah. masa ada lagi 1 minit sebelum lot ini akan dimunculkan. Kedua-dua pasukan perlu clearkan side lane mereka. Perlu tolak segala minion ke arah pasukan pihak lawan sebelum lot ini dimunculkan. Ya, Geek Fam perlu tolak lebih kerana apa yang kita... Anda semua sudah pasti nak tahu siapakah yang akan mendapatkan mata
set pertama ini kita masuk semula ke dalam perlawanan di mana timer dekat lot ada lagi 30 saat. Ya. Kedua-dua pasukan melakukan freezing lane terlebih dahulu, membiarkan sahaja kesemua lane mereka dipush oleh minion masing-masing. Dan nampak gayanya kedua-dua pasukan menunggu kehadiran lot tersebut. Nampak gayanya kat sini Adin. Tim bosku dengan Gifam, diorang betul-betul nak play safe. Diorang tak nak melakukan kesilapan. Nampak Sonic intai-intai dekat tembok tu. Sorry. Okay. Zon dah nampak aku. Aku gerak lo. Pergi dekat purple buff. Okay, kita tengok adakah kes pencurian. Standby. Telefon, standby nak call polis. Ada pencurian ke tak sekarang ini di mana? Pasukan GFM hanya berlegar-legar sahaja Zon di bahagian paling hadapan dengan tiada immortality. Jadi perlu berhati-hati sekarang ini untuk Zon. Kalau dia ditangkap, mudah saja dia akan dijatuhkan. Tetapi Alhamdulillah tak ada kes pencurian. Tak ada kes pencurian, tetapi retribution telah digunakan. Pasukan GFM boleh memulakan lot tersebut, tetapi diorang nak start ataupun tidak. Kerana retribution diorang memang dah tak ada untuk side bosku, tetapi minion diorang terlalu besar. Sekiranya diorang lepaskan peluang ini, Link tu akan split push tau. Ya, benar sekali. Tetapi kita lihat retribution daripada Sonic ini akan habis cooldownnya tersendiri. So, kalau GFM mulakan lot, tidak ada masalah untuk Sonic masuk the last moment untuk mencuri lot tersebut. Namun begitu, Sonic memang berikan fokus dekat top lane ini sebab dia nak push top lane ini ke hadapan supaya mudah saja untuk tim bosku mencari teamfight dekat arah yang berbeza. Dan arah yang berbeza itu adalah arah dekat lot ini, di mana kesemua ahli-ahli pasukan untuk GFM telah berlegar-legar buat ketika ini. Nampak macam tim bosku nak start moment lot ni, tetapi diorang kena ingat Xbox masih lagi wujud. Xbox masih ada lagi Firagama dan dia boleh letupkan diri dia untuk mendapatkan true damage tersebut. Nampak gayanya tim bosku memang tak nak start ataupun poking-poking lot tersebut kerana dia tahu apa yang ada untuk pasukan Geek Fam. Dia orang boleh mencuri dengan true damage yang dikeluarkan oleh Last Insanity Arts. Saya tak suka momen ini. Ini momen yang sangat-sangat penting. Satu saja kesilapan daripada mana-mana pasukan akan memberikan impact yang sangat-sangat buruk ke arah pasukannya sendiri. Lihat bagaimana Panda memberikan damage ke arah Sonic. Akan terus duduk bertinggik saja dekat atas tembok ini. Purple buff daripada tangan tim bosku telah dikejar. Namun begitu Sonic akan securekan purple buff tersebut dengan penggunaan retribution. Jadi sekali lagi GFM, kalau nak mulakan lot mungkin boleh buat ketika ini, tapi perlu berhati-hati. Nampak tu lot dah disentuh barangkali. Oh tidak, masih lagi tak nak sentuh lot tersebut kerana minion diorang perlu menangkan pushing wave minion supaya diorang mendapatkan advantage. Zon. Hampir-hampir saja dekat sini. Masih lagi bernyawa dekat situ. Even flicker pun tak digunakan lagi. Ya, masih lagi menyimpan segala sumber mereka sebab next team fight ini sangat-sangat penting. Kita lihat Panda telah dikejar Falling Star Moon daripada Skupos. Daripada Fate tidak terkena ke arah Panda. Namun kita ada Sonic di bahagian belakang cuba untuk mengejar Panda. Panda dengan ada flicker, dengan ada Cyclone Eye, pantas saja melarikan diri. Namun begitu di bahagian tengah Tio telah tiba. Dominance terpaksa menggunakan Brilliance untuk melarikan diri. Falling Star Moon sekali lagi daripada Fate tidaklah terkena ke arah Dominance yang telah menggunakan flicker. Jadi untuk pasukan GFM, dua flicker telah diguna pakai. Jadi ini satu kemenangan yang kecil untuk tim bosku yang telah memulakan serangan ke atas lot ini. Zone cuba untuk mengganggu, tapi Fate akan cakap akan bertergus siapa sekarang ini. Lot berbaki 29,000. Lihat bagaimana Panda berjaya untuk mendapatkan Neo di zone out terlebih dahulu. Dia terus welcome, berjaya untuk makan satu hero. Last Insanity daripada Arts tidak bermakna kerana dia damage yang tidak begitu besar. Neo masih lagi hidup, masih lagi kebal, masih lagi berdiri. Kita lihat Lot, nampak gayanya tim bosku yang akan mendapatkan Lot tersebut dengan begitu cantik sekali. Dan anda semua yang cantik, yang handsome, jangan lupa untuk scan QR code untuk Yudo ini. Kita lihat Arts dah tak ada immortality. Iya, kita nampak itu. Neo tak mati tau. Lama juga. Saya nampak tadi Way of Dragon daripada Zon. Cuba sepak Neo dan Knockout Strike lagi kat situ. Neo masih lagi boleh bertahan, masih lagi survive dekat situ. Dan Lord berjaya disecurekan oleh pasukan tim bosku dekat ini. Pushing lane yang terakhir Adin. Standby Adin, kerana kita akan nampak yang betul-betul menarik untuk yang terakhir kali ini Adin. Okey, Lord sebagai pembuka bicara Fate, Neo dan rakan-rakan telah bersiap sedia. Detonas welcome ke arah zone telah dimakan. Ini bencana untuk pasukan GFM. Mereka kekurangan satu ahli pasukan. Panda mungkin menjadi mangsa yang kedua. Nyawanya sangat-sangat rendah dan terus saja telah dikorbankan. Tempest of Blade telah digunakan oleh Sonic. Tapi lihat damage daripada
meneruskan perjuangan, meneruskan pengajaran, tapi damage daripada Spupos begitu besar dengan adanya Demon Hunter Sword. Maima terpaksa undurkan diri. Jatuh saya. Nak jatuh tadi. Pertarungan yang menarik ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Nampak gayanya defense yang ditunjukkan oleh pasukan Geek Fam betul-betul menarik perhatian kita semua. Manakala untuk pasukan bosku, dia orang berjaya mendapatkan Lord sebagai advantage dia. Tetapi Skupos telah dikejar oleh Dominus dengan adanya Breeders, dengan adanya Ruby di Trick sebentar tadi, tapi sekarang ini Sonic datang memberikan sedikit bantuan. Tempat sablet telah digunakan, tapi Winter Transjan daripada Dominus menyelamatkan keadaan. Mampu ke tak Lee pergi dekat top lane ataupun bottom lane untuk mendapatkan split push, tapi lihat pasukan Gifes sekarang ni terus marah dekat middle lane dengan adanya Catapult, dengan adanya 4 ahli pasukan Gifes. Mereka akan mencuri kemenangan ini.